Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Di mana perginya RUU 355? Kasihan sungguh Ketua Penerangan PAS Pusat Kamaruzaman Muhammad yang cuba meyakinkan rakyat jelata bahawa Kerajaan Pakatan Harapan gagal dalam pemerintahannya selama 22 bulan. Jom Channel ulang, 22 bulan tuan-tuan, bukan 22 tahun. Beliau berkata Pakatan Harapan tidak dapat melaksanakan janji-janji pilihan raya umum 2018 sebagaimana yang dijanjikan dalam manifesto Pakatan Harapan, iaitu menghapuskan tol, menghapuskan AES dan gagal menghapuskan PTPTN. Kamaruzaman berkata demikian ketika Majlis Penerangan dan Dialog Isu Semasa Anjuran PAS Kawasan Pandan dan PAS Kawasan Ampang yang berlangsung di atas talian. Menurut beliau, tindakan yang diambil ketika Pakatan Harapan memegang tampuk kerajaan itu menjadi pengalaman pahit buat rakyat. Balik-balik itulah modal Ketua Penerangan PAS ini. Tak ada modal lain ke? Kononnya ketika Pakatan Harapan menjadi pemerintah, tindakannya menjadi pengalaman pahit rakyat. Agaknya, beliau tidak pernah pergi ke pasar untuk melihat harga barangan, khususnya minyak masak RM33.88 bagi 5 kilogram botol berbanding di zaman kerajaan Pakatan Harapan yang hanya RM16.88. Beliau juga tidak sedar bahawa cabutan khas 4 nombor ekor telah kembali kepada 22 kali setahun setelah diturunkan oleh kerajaan Pakatan Harapan kepada 8 kali sahaja. Kerajaan Pakatan Harapan tidak sempurna, tetapi itu tidak bermakna ia kerajaan yang gagal. Tetapi sedarkah tuan-tuan menteri yang gagal ketika berada dalam Pakatan Harapan itu kini berada dalam Kerajaan Perikatan Nasional? Beliau tidak lain dan tidak bukan tentunya Menteri Hal Ehwal Ekonomi Pakatan Harapan yang kini memegang jawatan sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Begitu juga Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan yang memegang jawatan sebagai pengerusi PTPTN. Beliau masih ada di situ memegang jawatan yang sama. Dan jangan lupa PAS dalam manifestonya juga berjanji akan melupuskan hutang peminjam-peminjam PTPTN sedia ada sebagai inisiatif permulaan ke arah memberikan pendidikan percuma. Sekarang sudah lupus atau belum? Apa yang kita nampak sekarang ialah generasi yang hilang peluang pendidikan dan kerjaya selama 2 tahun kerana Kerajaan Perikatan Nasional gagal menguruskan pandemik COVID-19. PAS juga berjanji mahu meluluskan pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau lebih dikenali sebagai Akta 355 ke arah memartabatkan syariah dan menaik taraf Mahkamah Syariah yang diyakini dapat mengekang industri maksiat. Ini selaras dengan manifesto PAS 9.6 iaitu pengharmonian sistem perundangan dan tadbir urus negara selaras dengan kehendak syariah. Dan yang paling kelakar dalam membentuk kerajaan berintegriti dan amanah, PAS mahu menggubal akta baharu berkaitan dengan dana dan pembiayaan politik bagi membantras amanan politik wang yang merupakan antara punca utama berlakunya rasuah dan salah guna kuasa. Agaknya scheme of things iaitu pemberian jawatan menteri dan dalam GLC sama ada sebagai pengerusi atau ahli lembaga pengarah itu bukan amalan rasuah. Mana perginya RUU 355? Teruskan menepuk air di dulang. Agaknya kemuka siapa air itu akan terpercik. Rakyat sentiasa memerhati.